Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Muhammad Manawi bin Muhammad Akib. InsyaAllah pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tugasan yang telah diberikan oleh doktor, iaitu berkaitan sirah-sirah Nabi. Dan kami telah memilih sirah Nabi Ibrahim yang berkaitan penyembelihan Nabi Ismail. Dan kami telah memberikan tajuk kepada tugasan kami ialah kisah pengorbanan sebenar, iaitu kisah pengorbanan Nabi Ibrahim. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan saya dengan secara umum, iaitu pengenalan berkaitan tajuk. Al-Quran merupakan mukjizat agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia sejagat melalui pesuruhnya Nabi Muhammad SAW. Yang ini kaya dengan wacana linguistik yang merakamkan segala peristiwa dan sejarah manusia di sepanjang zaman. Di samping ia sebagai satu petunjuk dan pedoman melalui suruhan dan larangan untuk semua umat manusia. Al-Quran juga diturunkan sebagai memenuhi hajat dan keperluan manusia dalam setiap situasi dan keadaan. Ia membawa amanat dari Allah berupa petunjuk serta bimbingan yang meliputi segala aspek kehidupan manusia seperti permurnian akidah, penyempurnaan ibadah serta pembangunan material dan spiritual. Wacana Al-Quran bersifat universal jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Zabur dan Injil hanya difokuskan kepada sesuatu kaum. Manakala risalah iaitu mesej Al-Quran adalah untuk semua umat manusia, iaitu sesuai dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah yang terakhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat ketiga, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, yakni kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Kisah yang dipaparkan oleh Al-Quran adalah sebahagian daripada tanda mukjizat kerana ia menceritakan mengenai umat terdahulu bersama rasul-rasul mereka yang sebahagian besar tidak diketahui dan sudah luput daripada ingatan manusia kini. Tambahan pula, kisah diceritakan dalam Al-Quran juga adalah peristiwa yang sudah berlaku untuk kita mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Kemudian, saya akan menerangkan latar belakang sejarah Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim dalam bahasa Arab adalah isim alam jami' atau nama orang yang bukan Arab. Oleh itu, kita tidak akan dapat mengetahui asal perkataan tersebut ataupun perubahan-perubahan katanya kerana nama Ibrahim itu bukan mushtaq atau mutasarrif. Kita juga tidak mengetahui maknanya dari segi bahasa ataupun sebab penamaan tersebut. Nabi Ibrahim AS adalah Abu al-Anbiya seperti firman Allah yang bermaksud, ikutilah agama ibu bapamu ya wahai Ibrahim. Iaitu dia, Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Surah Al-Hajj. Nabi Ibrahim merupakan Nabi dalam agama Samawi. Ia bergelar Khalilullah, iaitu kesayangan Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada Allah, daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Nabi Ibrahim menjadi kesayangannya. Kemudian saya akan menerangkan sifat Nabi Ibrahim berdasarkan Al-Quran. Salah satu sifat Nabi Ibrahim AS yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat al-siddiqiyah. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat ke-19. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim. Sesungguhnya adalah ia seorang yang amat benar lagi menjadi Nabi. Para ulama tafsir mempunyai pelbagai pendapat dalam memberi arti sifat as-siddiqiyah. Yang pertama, as-siddiqiyah adalah mubalaghah dari lafaz as-siddiq.
Kedua, beliau adalah seorang yang banyak membenarkan tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah. Kedua, sifat Nabi Ibrahim ialah Al-Hilm. Al-Hilm menurut bahasa adalah berasal dari kata yang bererti ketenangan, iaitu tidak tergesa-gesa dan boleh mengawal diri. Kalimah Halim pula merupakan sifat Allah yang bermaksud sabar. Manakala makna dari segi istilah, Al-Hilm adalah satu keadaan yang berada dalam ketenangan ataupun ketetapan hati ketika menghadapi suasana yang menjadikan dia marah atau tertekan. Sifat yang ketiga Nabi Ibrahim ialah Al-Awwah. Allah juga menyebutkan sifat yang lain yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Surah At-Taubah ayat ke-9. Menurut para ahli bahasa, Al-Awwah ini mempunyai banyak makna, antaranya banyak bersedih, berdoa untuk kebaikan, seseorang yang faqih, seseorang yang lemah lembut, seseorang yang rendah diri dan selalu bertasbih. Begitu juga dengan para ahli tafsir, mereka membahas makna Al-Awwah dengan perbahasan yang panjang. Antaranya mereka menyebutkan bahawa Al-Awwah adalah orang yang apabila disebutkan kesalahan-kesalahannya, dia akan meminta ampun atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat adalah Al-Awfa. Antara sifat-sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Al-Awfa sebagaimana firman Allah, dan juga dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya segala yang diperintahkan kepadanya. Surah An-Najmu ayat ke-37. Al-Wafa menurut ahli bahasa adalah kebalikan dari pengkhianat. Dengan demikian, Al-Wafa dari segi bahasa adalah berpegang teguh kepada janji dan tidak berkhianat kepada janjinya. Kemudian saya akan menerangkan bagaimana Nabi Ibrahim ini diperintahkan menyembelihkan anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail ini telah mencapai usia remaja, Allah hendak menguji kesetiaan Nabi Ibrahim terhadap perintah-perintahnya melalui sebuah mimpi tentang penyembelihan anaknya, iaitu Ismail. Keimanan Nabi Ibrahim ini telah berhasil menghadapi ujian-ujian sebelumnya. Sama sekali tidak berubah sewaktu menerima perintah ini. Nabi Ibrahim mengajak anak lelakinya, iaitu Nabi Ismail, berangkat untuk melaksanakan perintah Allah. Ia tidak sedikit pun mengeluh ataupun memohon keringanan daripada Allah tentang perintah ini, melainkan dia melaksanakan sebagaimana yang Allah perintahkan. Ketika Nabi Ibrahim membaringkan puteranya Nabi Ismail untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan persetujuan daripada puteranya, iaitu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dengan perkenan Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kesabaran Ismail ini tertulis dalam ayat berikut, iaitu surah As-Saffat ayat 102 hingga 103. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Hai bapaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tak kala puteranya telah merelakan diri serta Ibrahim telah bersiap menghulurkan tangan untuk menyembelih anaknya, lalu Allah memanggil Ibrahim supaya menahan tangannya, sebab tindakan itu membuktikan bahawa Ibrahim bersedia melaksanakan apapun untuk Allah, juga membuktikan wujud seorang hamba yang berbakti serta seseorang yang dipercaya oleh Allah. Nabi Ibrahim merupakan teladan dan panduan utama untuk umat Islam dalam hal keimanan, pengabdian dan ketauhidan kepada Allah. Nabi Muhammad mendapat arahan melalui firman Allah supaya mengikuti pribadi Nabi Ibrahim melalui firman-Nya, "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi, patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya." Surah An-Nahl ayat 120. Kemudian saya akan menerangkan bagaimana Nabi Ibrahim ini diperintahkan menyembelihkan anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail ini telah mencapai usia remaja, Allah hendak menguji kesetiaan Nabi Ibrahim terhadap perintah-perintahnya
melalui sebuah mimpi tentang penyembelihan anaknya iaitu Ismail. Keimanan Nabi Ibrahim ini telah berhasil menghadapi ujian-ujian sebelumnya. Sama sekali tidak berubah sewaktu menerima perintah ini. Nabi Ibrahim mengajak anak lelakinya iaitu Nabi Ismail berangkat untuk melaksanakan perintah Allah. Ia tidak sedikit pun mengeluh ataupun memohon keringanan daripada Allah tentang perintah ini, melainkan ia melaksanakan sebagaimana yang Allah perintahkan. Ketika Nabi Ibrahim membaringkan puterinya Nabi Ismail untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan persetujuan daripada puterinya iaitu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahawa aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dengan perkenan Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fitra binti Muhammad Khalil, GB 03483. Saya akan menerangkan tentang maksud ibadah korban, iaitu pengertian korban. Dalam pada bahasanya, pengertian korban ni berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud pendekatan. Manakala dalam kamus Dewan, korban bermaksud amalan yang menghampirkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang ternakan, yakni lembu, kambing, kerbau dan lain-lain pada 10 Zulhijjah atau 3 hari selepasnya, yakni hari Tasyrik, dengan mengagihkan beberapa ataupun sebahagian daripada daging itu kepada kafir miskin. Dan dalam bahasa Arab pula, ibadah korban ini lebih masyhur dengan perkataan uhdiyah yang membawa maksud pengorbanan. Seterusnya ialah pensyariatan ibadah korban ini mempunyai 3 dimensi yang besar. Ini dimensi yang pertama dari segi akidah. Ibadah korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS ini mampu membebaskan dirinya dari penghambaan kepada dunia. Dan dalam situasi ini, di mana anak yang dicintai iaitu Nabi Ismail menuju penghambaan kepada Allah semata-mata. Dan Nabi Ibrahim sendiri memperlihatkan kepada kita tentang keimanan, ketundukan dan keataiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Seterusnya dari segi spiritual, ibadah korban ini merupakan medium pembuktian keimanan kita kepada Allah. Dan perkataan korban secara bahasanya bererti dekat, dimaksudkan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada sesama manusia melalui ibadah korban. Imam Ghazali menegaskan bahawa penyembelihan haiwan korban ialah sebagai simbol dari penyembelihan atau penghilangan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada manusia, seperti sifat rakus, tamak dan bermacam lagi. Dari segi sosial pula, setiap ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan, ianya terkandung manfaat bagi kehidupan manusia. Termasuklah ibadah korbannya, zakat, sedekah, wakaf, solat haji, puasa dan akikah. Ianya terkandung nilai-nilai sosial yang saling cakna kepada sesama manusia, dan adanya ibadah korban ni mencetuskan kesedaran dalam diri untuk mengambil berat kepada keadaan saudara se-Islam kita juga. Ianya merapatkan juga jurang di antara si kaya dan si miskin melalui bergotong royong dalam pembahagian daging korban. Dan seterusnya, tujuan ibadah korban ni tidaklah hanya mencapai kemaslahatan akhirat sahaja, tetapi ianya juga mencapai kemaslahatan di dunia, kerana setiap hukum syarak yang tergandung tujuan syariat yang ini, maka syarah itu tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sakinah binti Abdul Wahid, GB 03481. Okay, insyaAllah saya akan menerangkan berkaitan persyariatan korban. Ibadah korban telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Mengikut istilah fiqh, korban bermaksud menyembelih haiwan tertentu sama ada unta, lembu atau kambing dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak dalil dalam Al-Quran, hadis dan ijma' ulama tentang persyariatan berkaitan dengan ibadah korban. Antara firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kawthar ayat 2 yang bermaksud, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda bersyukur. Manakala dalil persyariatan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW ialah tidak ada satu amalan anak Adam pada hari nahar iaitu hari Aidil Adha yang paling Allah sukai selain daripada menumpahkan darah iaitu sembelih haiwan korban, kerana ia binatang korban itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk, kuku dan bulu-bulunya sebagai saksi ke atas ibadah korban tuannya, dan sesungguhnya darah binatang korban itu akan tumpah di sisi Allah di suatu tempat sebelum tumpah ke bumi. Oleh itu perelokkan olehmu niat serta binatang yang dikorbankan. Riwayat Al-Hakim. Menurut pandangan jumhur ulama, hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat muakkad bagi individu yang berkemampuan. Pandangan ulama mazhab Syafi'i adalah sunat ain bagi setiap orang sekali dalam seumur hidup. Menurut pandangan yang masyhur di kalangan ulama mazhab Maliki adalah hukumnya adalah makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Manakala bagi mereka yang berniat untuk melakukan ibadah korban, iaitu dia dah bernazar, maka hukum melaksanakannya adalah wajib. Okey, yang kedua saya akan terangkan berkaitan dalil berkaitan kewajipan korban. Korban ialah menyembelih haiwan tertentu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah korban telah disyariatkan oleh Allah pada kita pada tahun kedua Hijrah bersamaan dengan perintah solat Aidil Adha dan zakat. Menurut pendapat yang masyhur, maksud solat pada ayat itu ialah solat Aidil Adha, dan yang dimaksudkan dengan penyembelihan ialah korban. Ibnu Jarir mentafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: jadikanlah solatmu ikhlas hanya untuk Allah sahaja, dengan sama sekali tidak mengharapkan kepada selain daripadanya. Demikian juga korban yang kamu tunaikan, niatkanlah hanya untuk Allah, tidak yang berhala, sebagai kesyukuran terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu yang tidak terhingga banyaknya. Hukum korban. Menurut pandangan jumhur ulama, hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang amat dituntut untuk dilaksanakan bagi mereka yang beragama Islam, baligh, berakal dan berkemampuan. Daripada sudut lain, korban juga merupakan ibadah yang dikategorikan sebagai sunat kifayah bagi sesebuah keluarga, iaitu apabila salah seorang ahli keluarga telah melaksanakan ibadah korban, maka ia sudah memadai untuk keluarga tersebut. Hikmah persyariatan korban. Pertama, sebagai tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban mengingatkan kita tentang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ia merupakan pengorbanan yang benar-benar menguji keimanan dan kesabaran mereka berdua.
Disebabkan ketaatan dan ketulusan mereka tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya telah memerintahkan agar Nabi Ismail alaihissalam digantikan dengan seekor kibas. Hikmah yang kedua ialah dapat memupuk sikap prihatin dan mengambil berat terhadap masyarakat sekeliling. Hal ini dapat dilihat melalui pengagihan daging-daging korban tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, khususnya pada para fakir dan orang yang memerlukan. Hikmah yang ketiga ialah berdasarkan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang dapat mengajar dan mendidik dirinya bersikap sabar terhadap apa jua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang keempat ialah dapat mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati untuk membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta itu hendaklah disalurkan untuk dizakat, sedekah, wakaf dan membantu orang yang memerlukan melalui ibadah korban. Dan akhir sekali, hikmah dia dengan melaksanakan ibadah korban, ia adalah sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala nikmat dan rezeki yang telah dikurniakan olehnya kepada kita. Sekian, terima kasih. Seterusnya yang terakhir adalah tentang pengajaran yang boleh diambil melalui kisah Nabi Ibrahim ini. Baik, kisah persyaratan ibadah korban yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ini sebenarnya memiliki banyak pengajaran dan teladan yang kita boleh mengambil ibrah. Yang mana daripada peristiwa Nabi Ibrahim dengan puteranya Nabi Ismail ini mengetahui bahawa semakin tinggi tahap keimanan seseorang itu, maka semakin besar dan berat ujian yang mereka menanti. Macam kita manusia, ujiannya tentang harta, pasangan hidup, anak-anak dan bermacam lagi kesenangan hidup di dunia, yang hakikatnya semuanya adalah pinjaman daripada Allah. Seterusnya, menurut Ibnu Kathir, doa yang dilantunkan Ibrahim kepada Allah supaya baginda diberikan anak yang soleh, taat dan patuh serta menjadi penghibur dan menemani dirinya setelah terpisah jauh dari keluarga. Nabi Ibrahim sendiri bukanlah sekadar orang yang akan menyambung keturunan, bukan juga orang yang akan mewarisi harta, namun terpentingnya baginya ialah anak itu harus mewarisi iman dan agama. Pengajaran yang pertama kita boleh ambil iaitu jadikan Nabi Ibrahim dan Sayyidatina Hajar ini sebagai suri teladan dalam pengorbanan terhadap apa yang paling dicintai, iaitu anaknya sendiri, Nabi Ismail, yang sanggup dikorbankan kerana cintanya dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, para ibu bapa pula wajib memberi pendidikan agama dan pergaulan yang terbaik kepada anak-anak. Wajib juga mengajarkannya kepada mereka mengenal dan mencintai Allah. Dan yang ketiga, amalan ibadah korban ini perlu dihayati dengan lebih mendalam dan tidak sekadar tradisi turun-temurun saja, kerana padanya tergandung banyak manfaat dan hikmah. Secara kesimpulannya, ibadah kurban ini merupakan ibadah yang amat mulia di sisi Allah dan terkandung berbagai hikmah dan pengajaran yang boleh kita ambil. Dan sejarah ibadah kurban ini bermula daripada zaman Nabi Ibrahim, iaitu pada peristiwa penyembelihan anaknya Nabi Ibrahim, yakni Ismail. Dan ibadah korban ini juga merupakan ibadah yang sangat dituntut oleh orang yang beragama Islam, dan hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat muakkad. Manakala umat Islam ini digalakkan untuk melaksanakan ibadah korban kerana bagi melaksanakan syiar Islam. Jika kita tidak mampu, sekurang-kurangnya berkorbanlah sekali seumur hidup bagi mendekatkan kita kepada Allah. Antara pengajaran yang
diambil daripada kisah tauladan Nabi Ibrahim AS ini ialah setiap Muslim perlu taat akan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Seterusnya, apabila kita dikurniakan anak oleh Allah, maka didiklah mereka dengan sebaiknya dan memberi didikan yang bagus seperti Nabi Ibrahim mendidik anaknya Nabi Ismail AS.